بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung perbincangan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iaitu pada muka surat 349, iaitu pada bab menyatakan tentang muslihat iblis terhadap orang-orang sufi dalam masalah berkelana dan perjalanan jauh, yakni dalam keadaan permusafiran. Macam mana iblis dan syaitan ni dia nak kacau kita waktu kita bermusafir, waktu kita nak bermusafir. Itu tajuk tu. Baik, tuan-tuan tengok kata Imam Ibnu Jauzi. Perenggan yang pertama, Iblis telah memperdayakan sebahagian besar orang-orang sufi, yakni orang yang tidak ada ilmu. Saya bukan kata bukan semua. Ada ahli sufi yang berilmu, yang amal ibadatnya yang sahihah, keyakinan yang betul, i'tiqad yang betul, itu tak termasuk. Ini mereka orang sufi yang tidak ada ilmu. Lalu mendorong mereka melakukan perjalanan jauh tanpa diketahui mana tempat yang akan dituju. Maksudnya dia nak musafir, dia keluar daripada rumah dia nak musafir, tapi tak ada tujuan. Yang penting aku nak musafir, aku nak jalan jauh, tapi tak ada tujuan, tak ada matlamat apa. Kita kalau pergi Kuala Lumpur, kita tahulah tak mesej kat anak kita, ni ayah nak pergi rumah hang tak ni, kan, tidur sana 3 hari. Tujuan tu tahu, ada sebab dia. Tapi golongan yang tidak ada ilmu ini, dia keluar daripada rumah dia, tempat dia tidak diketahui tempat yang ditujunya, dan bukan kerana hendak mencari ilmu. Kalau nak cari ilmu, itu soalan lain. Dia musafir ratusan kilometer, puluhan batu, tujuan untuk menuntut ilmu, itu lain. Sebab tu Imam Khatib Al-Baghdadi, kalau tuan ingat, seorang tokoh ulama hadis, dia ada mengarang satu kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Itu bermaksud bagaimana perjalanan penuntut ilmu untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW. Ada. Walaupun kadang-kadang dia pergi tujuan untuk ilmu, tapi mereka tak tahu tempat tak mana. Itu tak apa lagi. Sebab matlamat dia nak cari ilmu. Macam Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Bukhari, Imam Bukhari, waktu dia pergi Mekah dengan mak dia, pergi Mekah, Imam Bukhari kata, cik tak mau balik, umur dia baru belasan tahun waktu tu. Pergi Mekah melaksanakan haji dengan mak Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari kata, cik tak mau balik. Pasal apa? Sebab tengok tang ni di tanah Hijaz terutamanya, ramai tok-tok guru, ramai kuliah-kuliah ilmu. Cik tak mau balik, mak balik tu orang. Dia minta izin kat mak dia. Puluhan tahun dia duduk di Jaziratul Arab, terutama di tanah Hijaz, di Madinah. Dan guru Al-Imam Bukhari itu Imam Malik ibn Anas, Waqi' ibn Jarrah, Ad-Dahili, dan beberapa tokoh yang lain. Itu. Saya teringat satu kisah. Saya datangkan satu kitab ni, Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, bila masuk poin ni tuan-tuan, ada mereka yang menuntut ilmu.
Terdapat dalam sebuah riwayat, terdapat dalam sebuah riwayat dalam kitab ini karangan Imam Khatib Al-Baghdadi daripada Kathir bin Qais. Ni ada satu cerita. Maklumat ni tak ada dalam kitab ni. Lagi tuan duk cari tang mana Ustaz Ihsan baca, tak ada. Saya ambil maklumat tambahan. Ada satu riwayat daripada Kathir bin Qais qal jaa rajulun min ahli al-Madinah ila Abi Darda bid-Damsyq. Ada seorang lelaki, dia ni orang Madinah, dia ni orang asal Madinah, ila Abi Darda bid-Damsyq, binashq Dimashq, ke Damsyik Syria. Jauh lah tuan-tuan, Madinah pergi Syria jauh. Dulu mana nak kereta, bukan nak flight ke apa terbang, musafir, jauh perjalanan. Dan Abi Darda duduk di situ. Abi Darda sahabat, Abi Darda radhiyallahu an. Itu kata sahabat ni duduk merata. Betul tak tuan-tuan? Di Syam, di Iraq, di Iran, di Mesir, di Yaman, bertebaran habis. Para ulama kata sebab apa? Sebab dakwah. Sebab dakwah. Bukan makam para sahabat duduk di perkuburan Baqi' saja. Merata tu ada. Di Jordan ada. Di Yaman ada sahabat. Kerana dakwah, demi dakwah, maka sanggup tinggal dan maka berkelana untuk menyampaikan surah dakwah di sana. Tak apa. Baik. Abi Darda duduk di Damsyik pada waktu itu di Syria. Laki ni dia sanggup bermusafir daripada Madinah pergi ke Damsyik Syria. Tujuannya apa? Yas'aluhu an hadithin balaqahu yuhaddithuhu bi abihi Abu Darda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Dia jumpa Abi Darda hanya semata-mata nak tanya satu hadis je. Tu dia. Tu zaman dulu punya musafir tu. Hanya semata-mata nak tanya satu hadis. Hadis ni betul ke datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tu laki ni daripada Madinah tu. Abi Darda sahabat. Sahabat maknanya orang yang ada ilmu. Sebab hadis duduk dalam dada mereka. Kemudian berlaku perbualan. Faqala lahu Abu Darda, ma jaa bika tajaratun. Abi Darda tanya dia, hang mai kat aku ni pasal apa? Apa tujuan hang? Mesej apa pun tak? Kan? Dulu tak ada mesej lah. WhatsApp apa pun tak ni? Kan? Tujuan apa kamu datang di sini? Abu Darda tanya, tajarah? Hang niaga ke? Dulu kalau kata Syam, kata tuan-tuan sekalian, orang berniaga. Sebab sana kita kata kekuatan ekonomi berada di Syam. Banyak cerita pasal Syam ni. Abu Sufyan dulu sebelum Islam pun dia duduk di sana berniaga, jumpa dengan Raja Hirqil. Ya, Nabi pergi dengan Abu Talib jumpa dengan Rahib Al-Bahira kan. Dalam riwayat Al-Bukhari di Syam, maknanya Syam itu tempat ekonomi. Orang duk berniaga tu, bawa barang dagangan. Abi Darda kan nampak tengok dia ni bukan orang kampung kita ni. Abi Darda tanya, hang main berniaga kata ni? Kata laki ni, qala la, dah bukan. Umai sini bukan berniaga wahai tuan, wahai Abi Darda. Qala wala jita talibu haja. Kata Abi Darda, hang mai tadi ada hajat ke? Qala la. La ni maknanya, maksudnya dia kata bukan ada hajat yang bersifat duniawi. Wa qala wa ma jita tutlubu illa hadzal hadis. Abi Darda tanya, hang mai kat aku ni hanya kita kata tujuan selain daripada nak mengaji hadis? Laki ni kata, nak, begitulah, nak mengaji hadis. Dia nak tanya satu hadis, begitu. Qala fa abshir in kunta sadiqan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi berita gembira kepada laki ni sebab dia mai jauh tujuan nak dengar hadis ya. Abi Darda bagi tahu kat dia, fa inni, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku. Aku dengar sungguh-sungguh hadis ni. Hadis ni ada kat Abi Darda. Abi Darda kata, yaqul ma min rajulin yakhruju min baitihi yatlubu ilman illa wada'at lahu al-malaikah ajnihatiha ridan bima yatlub. Kata Abi Darda, ini hadis. Kata Nabi SAW, sesiapa di kalangan lelaki ataupun sesiapa saja
yang keluar daripada rumah dia, yakhruju min baitihi, dia keluar daripada rumah dia, yatlubu ilman, tujuan untuk menuntut ilmu, tujuan untuk belajar. Kita termasuklah hadis ni? Ya. Walaupun hadis ni dibaca oleh Abi Darda kepada seorang lelaki yang datang daripada Madinah, tapi kita termasuklah hadis ni. Tujuan untuk nak dengar kuliah subuh, kuliah ilmu lah ni. Kata Nabi SAW, illa wada'at lahul malaika ajnihatiha ridan lima yatlub, melainkan para malaikat akan datang dan mendoakan keredaan kepada mereka yang duduk dalam majalisul ilm. Malaikat doa redha kat kita. Tak mau lagi ke tuan-tuan kita duduk dalam majlis ilmu? Dalam arti kata yang lain, majlis yang nak mendapat redha Allah, redha daripada malaikat, doa langsung daripada malaikat, duduk dalam majlis ilmu. Walaupun 5 minit dia dengar, lepas tu tidur. 5 minit yang angguk, lepas tu tidur. Pasal apa? Mengantuk, malam tidur. Lewat contohnya kerja kan, dapat fadilat, bukan tak dapat. Tapi ilmu tu sudah dapat lah. Ilmu nak kena jaga, nak kena catatan, nak kena ada kitab. Itu aspek yang lain. Tapi soal dia mendapat doa fadilat ataupun tidak, ya, dia dapat. Dia dapat. Nanti sekalian, wa idza salakallahu bihi tariqan ilal jannah, dan Allah memudahkan dia untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak mau lagi ke? Ni majlis ilmu ni. Kita duduk dalam majlis ilmu, Allah mudahkan kita masuk dalam syurga. Siapa habaq? Abi Darda dengar daripada Nabi. Wa inna alim la yastaghfiru lahu min man fis samai wal ard, dan orang-orang yang berilmu didoakan, maknanya diistighfarkan kepadanya penduduk langit dan bumi. Allahu akbar. Ini dia. Dan banyak perbincangan hadis ni. Innal ulamahum waratsatul anbiya, dan ulama itu pewaris Nabi, kata alhamdulillah. Innal ulamahum waratsatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Kemudian Abi Darda kata lagi, Nabi bagi tahu kat aku, ulama para nabi tidak mewarisi dinar, duit, dan tidak mewarisi dirham, maknanya harta. Para anbiya tak mewarisi dekat para sahabat harta bergelung-gelung, tanah kebun, tak ada. Wa innama warrathu al-ilma, tetapi para anbiya mewariskan ilmu. Nabi mewariskan ilmu. Ilmu ini merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kerja para anbiya mewariskan ilmu kepada kita. Dan para ulama mewariskan ilmu kepada kita. Qala Allah wa qala Rasul. Itulah kerja ulama. Menyampaikan apa yang ada dalam Quran dan menyampaikan apa yang Allah dan Rasul kata. Ini dia. Ini yang disebut ni. Jadi itu cerita di antara kisah sedikit berkaitan dengan perjalanan seorang lelaki pergi dekat Abi Darda. Dia dapat hadis tu. Itu cerita dia. Jadi panjang cerita ni, ada dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita baca kitab ni. Kemudian bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang berkelana sendirian tanpa bekal yang memadai. Ada golongan yang tak nak ilmu ni, dia keluar daripada rumah dia, tak ada bekal apa. Baju pun sehelai pinggangnya, tak ada persiapan apa. Kerana dia menganggap, dia yang anggap macam tu. Dia kata, demikian ini termasuk daripada tawakal. Tu dia. Dia kata, kalau aku buat persiapan, kalau aku buat bekalan makanan, aku buat persiapan kenderaan, aku buat persiapan pakaian, kata ahli yang tidak ada ilmu ni, dia kata yang ni orang panggil tawakal yang bukan tahap tinggi, kata dia. Boy. Dia nak ikut siapa tawakal ni?
Rujuk Allah dan Rasul. Tengok Nabi macam mana. Tuan kita mengaji sirah kan? Sirah ajak kita macam mana? Tuan tengok dalam peperangan Badar. Tuan tengok dalam peperangan Uhud. Tuan tengok selepas peperangan Badar. Nabi buat macam mana persiapan untuk menghadapi peperangan tersebut? Adakah Nabi cuih keluar? Jom kita pergi bertempur dengan tentera Abu Sufyan? Takkan macam tu ke? Dah. Kalau dia habaq macam tu, dia tak mengaji sirah. Sirah ni cerita pasal Nabi. Sebelum berlaku peperangan Badar Kubra, sebelum berlaku peperangan Uhud, beberapa siri-siri strategi Nabi hantar mengintip kekuatan orang-orang musyrik pada waktu itu. Nabi hantar Sayyidina Ali, Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar. Tengok pada waktu itu Arab Badawi yang berada di sebelah kem musyrik Mekah pada waktu itu. Nabi kata, hampa tolong bilang binatang ada berapa ekor. Sebab kita tak tahu ni kekuatan musyrik Mekah ni, kita tak tahu berapa orang. Jadi macam mana kita nak buat persiapan menghadapi hal tersebut? Nabi kata, bilang unta mereka, bilang kuda mereka ada berapa ekor. Sahabat Nabi pun bilang, oh dia depa habaq beberapa bilangan sekian-sekian. Kemudian Nabi dapat beranggapan bahawa bilangan tentera musyrik Mekah sebanyak ini. Pasal apa? Sebab selalunya unta ada ke naik sampai 10 orang. Tak ada lah. Naik dalam 2-3 orang. Jadi congok-congok lebih kurang kekuatan musyrik Mekah banyak tu. Melihat kepada berapa ekor unta ataupun berapa ekor kuda pada waktu itu. Strategi, ikhtiar. Tuan-tuan, sebelum berlaku peperangan Badar Kubra. Ini sirah, ini fakta. Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menyebut hal yang sama. Tuan-tuan, waktu itu Abu Sufyan ada 2,000 bala tentera pada waktu itu. Tentera Islam ada 1,500. Ini dalam sirah ni. Ada 1,500 orang kan. Tapi siap dengan kelengkapan tentera. Nabi duduk di Badar. Tu tuan-tuan, lepas ni siapa ada rezeki lebih pi Mekah, pi Madinah. Lah ni banyak dah travel umrah bawa pergi ke Badar. Sebab banyak peristiwa banyak berlaku dekat Badar tu, banyak. Kalau ni banyak travel agent umrah dia bawa pergi ke Badar. Badar tu banyak cerita. Antaranya Badar Kubra. Nabi duduk di situ, tuan-tuan tahu, Nabi tunggu di situ 8 hari. 8 hari Nabi tunggu dan buat kubu di Badar Kubra untuk menghadapi tentera Abu Sufyan pada waktu itu. Abu Sufyan tu tak masuk Islam ni. Sufyan bin Harb. Dia tak masuk Islam ni. 8 hari. Maknanya apa? Persiapan lah tu. Bukan tawakal saja. Ini yang Nabi ajak kat umat dia. Inilah maqam sufi yang paling tertinggi. Ini dia tawakal. Tetapi yang jadi masalah dalam kitab ni tuan-tuan sekalian, golongan yang tidak ada ilmu, dia beranggapan kalau tak ada persiapan itu, itulah tahap tawakal yang paling tinggi kepada Allah. Tengok cara tu, cara faham tu. Padahal mereka padahal berapa banyak fadilat dan kewajipan yang kemudiannya dia tinggalkan. Lagi kita baca hadis orang musafir ni, fadilat dia banyak. Maknanya ada kelebihan-kelebihan tertentu ketika dia nak bermusafir. Ada fadilat-fadilat khas yang Nabi ajak kepada kita. Bukan cuih keluar lagu tu lah. Kan? Tetapi tetap sahaja dia menganggap tindakan ini sebagai ketaatan dan untuk mendekatkan diri ke darjat wali. Dia nak wali rupanya. Kita bukan nak wali, kita cukup menjadi seorang Muslim. Betul tak tuan-tuan? Yang saleh dan salihah. Hak tu pun cukup dah. Pada dah hak tu pun. Kita berbangga dengan seorang Muslim, itu pun cukup dah. Hanya duk bangga wali. Kau ni wali. Wali itu anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kita pun tak tahu wali siapa. Ni hadu depan ni kemungkinan wali. Kita pun tak tahu. Cukuplah kita mengajar sebagai seorang Muslim yang saleh dan salihah. Tuan ingat Sayyidina Umar Al-Khattab ni, seorang sahabat Nabi ni, yang dijamin syurga.
Sayyidina Umar, satu ucapan yang sangat terkenal waktu duduk depan sahabat pada waktu itu. Sayyidina Umar kata apa? A'izzal Islam, kita hidup ini kerana kita mulia disebabkan kemuliaan Islam. Kalau kita ikut congeh kita seorang ya, kita tak mulia. Walaupun kita datang daripada keturunan yang hebat, Datuk Seri, Tan Seri, harta beribu tu ada, keturunan raja, tak mulia lagi. Melainkan kata Sayyidina Umar, kita mulia dengan Islam. Sebab kita Islam ya kita mulia. Sayyidina Umar kata macam tu. Jadi cukup kita menjadi seorang Muslim, kita kejar hak tu pun tak apa dah. Mentua sekalian. Ini yang jadi dia. Padahal dia termasuk orang-orang yang derhaka dan menyalahi sunnah Nabi SAW. Tu dia. Imam Ibn Jauzi kata apa? Dia menyalahi sunnah. Sekali kita akan tengok apa yang Nabi sebutlah hadis. Nabi melarang berkelana yang bermusafir tanpa mengetahui mana tempat yang hendak dituju. Maknanya apa? Nabi pesan kat umat dia, kalau nak musafir, bagi ada tujuan, bukan saja-saja. Ustaz, kami ni nak makan angin, Ustaz. Makan angin tu tujuan tengok tu. Kan? Kami nak keluar pergi makan angin. Makan angin tu kira tujuan lah. Maksudnya nak merehatkan minda. Jadi masalahnya, dia musafir, dia tak tahu pergi mana. Nak kata makan angin pun tak. Ni yang jadi masalah. Dalam satu hadis Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya daripada Abu Umamah Al-Bahili. Ini hadis. Sebab tu seronok bila baca kitab ni, yang menulis dia tu ialah ulama hadis juga. Dia datangkan hadis untuk berikan kefahaman kepada kita, bukan cakap kosong macam tu. Dia datangkan hadis sebagai sandaran. Dalam satu hadis daripada Abu Daud dalam sunatnya, Nabi SAW bersabda, bahawa ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku melakukan musafir. Berkelana tu musafir lah. Maka Nabi menjawab, berpergian jauh yang dilakukan umatku adalah fi sabilillah. Nabi kata, keluar musafir bukan pi saja, niat fi sabilillah, dapat pahala, ada fadilat. Ada orang pi musafir tak dapat pahala apa? Kan, pi Johor, pi Kelantan, tak dapat pahala. Tapi ada orang musafir dapat pahala. Dapat pahala sebab ada fadilat khas dan dia niat dia tu fi sabilillah. Pertama. Yang kedua, daripada Ishaq bin Ibrahim bin Hani meriwayatkan daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ni guru kepada Imam Muslim, guru kepada Al-Imam Bukhari. Imam Ahmad ni dalam Musnad, bahawa dia pernah ditanya tentang seseorang yang lebih suka bermusafir untuk beribadat daripada dia menetap di satu tempat. Satu hari ada orang tanya kepada Imam Ahmad tentang ada orang suka bermusafir untuk ibadat ni. Imam Ahmad kata apa? Musafir sama sekali bukan merupakan sebahagian daripada Islam, bukan pula merupakan kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Ini nasihat Imam Ahmad. Bukan bermaksud, bukannya kata musafir ni bukan sebagai Islam, jangan silap faham lah. Imam Ahmad nak habaq kepada kita bahawa Islam ni bukannya menganjurkan orang yang selalu musafir tanpa ada sebab. Tu maksud dia. Bukan saja-saja pergi musafir keluar tak ada tujuan apa. Itu bukan, Islam bukan menganjurkan begitu. Yang Islam menganjurkan ialah orang yang pergi musafir mesti ada tujuan yang bermanfaat. Itu tak apa. Sebab tu para ulama apabila membahaskan tentang makna hijrah, sebahagiannya ialah intiqal min biladil musyrik ila biladil muslimin. Berpindah daripada negara orang-orang musyrik kepada negara orang-orang Islam. Itu masuk hijrah. Hijrah tu masuk musafir. Jadi maknanya ada tujuan besar. Tujuan besar tak apa. Kemudian Nabi SAW melarang seseorang berpergian jauh hanya sendirian. Nabi melarang musafir ni biar berteman. Ini bukan kata larang tu maksudnya apa. Ini aku panggil khilaf afdal. Kita kena faham ni khilaf, jenis-jenis khilaf ni. Ada khilaf afdal, ada khilaf tudad. Khilaf afdal ni maknanya mana lebih afdal?
Solat seorang ke dengan solat berjamaah? Dua-dua sah. Tapi mana lebih afdal? Afdalnya solat jemaah lah. Nak solat seorang-seorang pun boleh, tapi tak dapatlah fadilat besar tu. Macam tu lah. Nah, adakah Nabi larang solat bersendirian? Dan Nabi menganjurkan solat berjemaah? Sayyidina Umar sampai bakar rumah orang yang tak sembahyang jemaah? Bukan bermaksud haram sembahyang seorang tu, tak. Tapi khilaf afdal. Khilaf afdal. Solat jemaah banyak fadilat dia. Mainlah solat Jumaat, mainlah solat Jumaah, macam tu. Begitu. Baik, macam mana Nabi tunjuk kat kita dalam kaedah kita bermusafir? Dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ahmad dalam Musnad, Nabi SAW bagi tahu kepada mereka yang bermusafir, terutamanya pemusafiran secara bersendirian ni. Nabi bersabda, satu orang yang bermusafir berpergian adalah syaitan, dua orang yang berpergian adalah dua syaitan, dan tiga orang yang berpergian adalah kafilah. Maknanya kalau dia pergi seorang ni, syaitan mudah untuk mengganggu dia. Tu masuk tu. Seorang-seorang ni, kita tahu kita ni lemah, kita tahu kita ni tak kuat. Syaitan dia akan guna hal itu untuk merosakkan kita. Berapa banyak perkara yang tak baik ini berlaku seorang-seorang. Berapa banyak perkara yang kita nak buat tapi dihalang oleh kawan-kawan kita. Dikawal oleh sahabat-sahabat kita. Dikawal ataupun ditegur. Itu peranan musafir dalam keadaan yang ramai. Tu tujuan tu. Kalau seorang-seorang, dia boleh berubah niat. Dia boleh berubah niat, dia boleh melencong apa semua. Kan? Itu sebab manusia. Hadis Nabi bagi tahu dah siap. Kalau seorang pi, syaitan akan mai kat kita. Dia akan bawa kita, tarik kita pergi ke tempat-tempat yang tidak baik. Sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini kaedah apabila Nabi bermusafir, ada beberapa doa yang Nabi anjurkan kepada orang yang musafir. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim, idza stawa ala ba'ira kharijan ila safar. Tuan-tuan, satu hari apabila Nabi duduk di atas tunggangan untuk tujuan bermusafir. Kalau kita ni naik atas kereta lah, ataupun naik atas motor, kan? Nabi baca apa? Nabi akan membaca kabbara salasan. Nabi akan bertakbir sebanyak 3 kali. Kita kadang-kadang nak kereta tak ada nak kalut dah. Sat-sat kereta tekan minyak. Pi terus. Saya teringat Tok Wan saya dulu. Tok Wan saya teringat Tok Wan tu kecil-kecil dulu lah. Waktu kecil lagi dah jauh rupa dulu. Tengok Tok Wan saya dengar kata nak pi berjalan ke apa ke. Dia duduklah kereta lama. Orang tua-tua dulu kot tu. Depa amal sungguh. Duduklah kereta lama. Kita pun cari Tok Wan di mana? Duduklah kereta, duduk baca doa. Duduk bertakbir. Dan duduk sorang-sorang tu. Saya teringat, saya memang ingat. Duduklah kereta apa pun tengok kereta lama. Kan? Dia baca doa, dia zikir dalam tu. Orang tua-tua dulu, memang dia amal sungguh. Rupanya memang macam tu. Nabi naik di atas kenderaan tunggangan, Nabi akan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Ni hadis ni, riwayat Imam Muslim. Lepas ni nak kereta baca dulu. Takbir 3 kali. Kemudian Nabi akan membaca thumma qal subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Itu doa hak selalu kita dah baca lah, kita dah ingat. Tapi sebenarnya ada banyak lagi panjang. Panjang lagi doa tu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis tang tu. Kemudian Nabi lanjutkan dengan membaca Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birri wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha as-safar wa kabatil manzar wa su'il munqalib fil mal wal ahli. Tu doa panjang dia.
kita tak ada nak apa ya. Tapi dah halalang kita dah ni dah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat doa hak dia baca ni. Bukan ingat apa, lagi tuan-tuan type dekat internet tu tulis doa naik kenderaan hak Nabi baca, hadis riwayat Imam Muslim. Keluar doa ni. Apa maksud dia? Tuan-tuan tengok. Nah, Nabi SAW berdoa, Nabi bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi kata, Subhanalladzi, Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Allah mudahkan kita nak kereta elok-elok untuk kita bermusafir. Sedangkan kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya. Sebelum ni kami tak ada harta ni. Tapi Allah bagi pinjam kat kereta, nak kereta elok-elok, kereta Mercedes, nak kereta Volvo, nak kereta apa semua elok-elok. Allah bagi pinjam. Ini nikmat Maha suci Allah. Tu doa naik kenderaan tu. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Maknanya kita kembali itu kepada Allah. Kita tak tahu dalam perjalanan kita tu apa yang berlaku. Kita serahkan urusan itu kepada Allah. Itu doa Nabi. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar permusafiran kami ini di atas kebaikan dan ketakwaan. Tu niat tu. Bila kita niat doa hak ni tuan-tuan, tujuan elok dah. Safarina hadzal birra wat taqwa. Bagilah tujuan kami jalan jauh ni jalan kebaikan dan jalan ketakwaan ya Allah, dan ia dikira sebagai amalan yang Engkau redai ya Allah. Dalam musafir tu ada orang dia musafir tuan-tuan sekalian, dia tak cakap banyak, rupanya duduk berzikir, duduk selawat, duduk selawat tu, duduk lari kereta. Ada orang tuan-tuan dia baca buku. Ada orang dia baca buku, dia pergi mana pun buku duduk tepi dia kan. Mungkin dia ada driver ke apa ke, takkan dia bawa kereta baca buku haji doang lah. Mungkin dia ada driver kan. Driver dia bawa kereta, dia baca buku. Ada orang macam tu kan. Perjalanan jauh 2-3 jam, rugi kalau dia tak ada diisi dengan amal ibadat dan ilmu pengetahuan. Nah, ini di antara doa dia. Kemudian Nabi SAW lanjutkan doa, ya Allah, kami mohon agar pemusafiran ini menjadi mudah ke atas kami. Engkau lipatkanlah jaraknya supaya menjadi pendek. Maknanya percepatkan perjalanan. Ya Allah, Engkaulah peneman ketika permusafiran. Tu doa tu. Tuan-tuan lepas ni print out tengok. Hafal tengok doa ni. Dan hafal doa ni. Jalan jauh-jauh nak pergi Mekah ke apa ke, baca doa ni tuan-tuan. Sebab duduk dalam permusafiran. Aku berlindung daripadamu ya Allah, agar Engkau peliharalah kami daripada kesusahan ketika musafir. Doa ya Allah. Kadang-kadang ni hak kotor tengok orang hak pergi Mekah ni kan. Kadang-kadang kita buat persiapan banyak lah kan. Saya duk bawa orang pergi Mekah beberapa kali dah kan. Beberapa kali bawa pergi Mekah, kita buat persiapan macam-macam dah. Duk peringat dalam grup dah apa. Ada sekali tu tuan-tuan dekat Pulau Pinang berlaku. Nak bergerak dah flight, dia terlupa bawa pasport. Kata punggah dah pakcik ni, sebab rumah dekat Penang kan. Dia call lah anak dia kelang kabut. Hampir ambil saat pasport mak, pergi cari mak. Bro. pergi Mekah. Punyalah kalut sampai pasport pun tak bawa. Dia duduk kat airport Penang dah. Ni cerita betul lah, bukan cerita bohong ni. Kan? Maknanya kadang-kadang kita dah buat persiapan macam-macam dah, tapi kadang-kadang benda kita terlupa. Benda sulit untuk sekalian yang kita kata yang datang apa. Ada hak berlaku pasport dan cerita pasport dan kita pergi musafir. Kan? Kita dah keluar kapal terbang, ambil beg rumah pasport, duduk dalam kapal terbang. Punggah dah, kata pakcik, mana pasport pakcik mana? Kata tak tahu Ustaz, duduk tang mana? Kalang kabut, kita cukup kalang kabut nak nebak tu. Handset hilang tak apa, boleh beli lain. Ni pasport hilang nak lagu mana? Syekh Bek waktu tu baru keluar. Kan? Call hak kat dalam kabin kapal terbang tu, rupanya jatuh dekat bawah kursi dia. Tu dia. Tuan kalang kabut sungguh. Itu pengalaman. Itu sebab tu doa, sebab tu pentingnya doa dan penghayatan terhadap doa ini supaya Allah mudahkan kita. Peliharalah kita daripada kesusahan ketika musafir, pemandangan yang menduka citakan.
Oh, dalam musafir tu kadang-kadang niat kita elok, tapi kadang-kadang wakabatil manzar. Dalam perjalanan tu adalah mai lah hak mana hak tak tutup aurat tu kita pergi tengok. Allahu akbar. Hak tu yang jadi bagi kurang balik tu. Hak tu bagi kurang balik kita naik bas. Sementara bas nak bergerak tu, oh dia mai dengan hak tu tak pakai tudung hak tu apa semua. Nampak lagu mana? Yang musafir. Itu di antara doa wakabatil manzar wasu'il munqalib fil mal wal ahl, dan kepulangan yang buruk pada harta dan keluarga kami. Maknanya apa? Selamatkanlah perjalanan ya Allah, perjalanan kita tu pi dan balik. Tu tuan-tuan, lepas ni tuan print out doa ni, apa dan doa, harapkan sungguh-sungguh kerana ini doa yang dibaca oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita berkaitan dengan hal seperti ini. Insya-Allah. Jadi saya rasa apa takat tu dulu perkongsian talbisul iblis kita pada pagi subuh ini. Insya-Allah lepas ni kita akan baca sikit lagi berkaitan dengan hal ini supaya kita dapat panduan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita bermusafir terutamanya. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.